Mengenai matematik dan tafsiran, perlu difahami dengan jelas. Matematik itu sendiri tidak salah. Ia adalah alat yang neutral, tepat dan sangat penting untuk mengira, mengukur dan memodelkan sesuatu. Masalahnya bukan pada nombor atau persamaannya, tetapi terletak pada cara manusia membuat tafsiran dan memahami maksud di sebalik hasil pengiraan itu. Satu persamaan matematik boleh memberikan penyelesaian secara teori, tetapi tidak semestinya setiap penyelesaian itu boleh berlaku secara fizikal atau nyata. Apa yang dikira di atas kertas mungkin menggambarkan satu kemungkinan, tetapi jika ditafsirkan secara melampau atau melanggar hukum, alam dan akal fikiran yang sehat, maka ia akan menjadi sesuatu yang tidak realistik, seolah-olah berubah menjadi khayalan semata-mata. Mengenai konsep alam berbilang dan diri berganda, ada teori yang dikemukakan melalui pengiraan matematik yang menyatakan bahawa wujud alam lain di mana terdapat versi diri kita yang berbeza. Contohnya, ketika kita sedang bekerja di sini, diri kita yang lain sedang berehat, makan, atau melakukan perkara lain serentak di tempat yang berbeza. Pada pandangan saya, konsep ini hanyalah satu kemungkinan yang wujud dalam persamaan dan gambaran fikiran semata-mata, sama seperti apa yang kita alami di dalam mimpi. Dalam mimpi, kita boleh melihat dan merasakan perkara yang mustahil berlaku di dunia nyata. Tetapi ia tidak bermaksud perkara itu benar-benar wujud secara fizikal. Matematik memang mampu menggambarkan pelbagai kemungkinan teori, namun ia tidak semestinya sama dengan realiti. Sehingga kini, tidak ada sebarang bukti nyata yang dapat mengesahkan kewujudan diri berganda atau alam sedemikian. Ia adalah sesuatu yang sukar diterima oleh akal fikiran yang sihat kerana ia seolah-olah melanggar hukum sebab akibat dan batasan ruang dan masa yang kita fahami selama ini. Oleh itu, perkara ini lebih tepat dilihat sebagai satu spekulasi atau khayalan, bukannya hakikat yang pasti. Mengenai teori lubang cacing, dalam persamaan matematik, konsep lubang cacing memang wujud sebagai satu penyelesaian teori yang menggambarkan laluan yang boleh memendekkan jarak antara dua titik. Namun sehingga hari ini, tiada bukti fizikal atau pemerhatian langsung yang mengesahkan struktur sebegitu wujud di angkasa. Apatah lagi boleh digunakan untuk melintasi jarak yang sangat jauh antara galaksi atau alam lain. Pada pandangan saya, konsep ini baru menjadi logik dan boleh diterima akal jika difahami sebagai terowong yang dibina di atas muka bumi kita. Seperti yang kita lihat, banyak tempat telah membina terowong untuk laluan kenderaan, kereta api atau menembusi gunung dan dasar laut. Prinsipnya sama, memotong halangan untuk menjadikan perjalanan lebih pendek dan pantas, tetapi semuanya tetap berada dalam ruang yang sama dan mematuhi hukum alam yang kita kenal. Matematik adalah alat untuk memodelkan kemungkinan, bukan kebenaran mutlak. Apa yang dikira dan diterangkan selalunya adalah prinsip asas.